Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey. Alhamdulillah masih lagi kita bersiaran pagi ini walaupun dalam keadaan kekalutan untuk vaksin, tapi tak apa, vaksin tengah hari sempatlah untuk kita buat kelas pada hari ini. Okay, untuk maklumat yang baru masuk, esok kita tiada kelas meet tapi saya akan berikan awak tugasan berkenaan dengan topik yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, bermula pada hari ini insya-Allah kita akan mula buat ulang kaji berdasarkan topik-topik yang telah dimaklumkan pada cikgu yang saya share dengan awak minggu lepas. Okey, iaitu kalau bahagian kita fokus kepada kertas 2. Okey, kita fokus kepada kertas 2. Yang mana yang telah dikongsi dengan awak dalam YouTube tersebut adalah topik-topik yang bakal ditanya dalam bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian C tidak dibincangkan secara jelas, cuma dimaklumkan bahagian C kertas 2 melibatkan satu soalan tu melibatkan 3 topik yang berkaitan. Okey, 3 topik yang berkaitan. Jadi untuk bahagian C tu ada 2 soalan sahaja, pilih satu. Okey, bahagian A ada 10 soalan, jawab semua. Alhamdulillah. Bahagian B, 5 soalan, jawab semua juga. So pilihan hanya pada bahagian C sahaja. Okey, so kita fokus dahulu kepada bahagian A. Nanti kita akan tukar-tukarlah bahagian A, bahagian B macam mana. Okay, untuk bahagian A ada 14 topik yang telah disenaraikan. Okey, jadi untuk hari ini kita akan pergi kepada yang pertama, persamaan linear serentak. Kebiasaannya topik ini wajib keluar. Kebiasaannya setiap tahun wajib keluar persamaan linear serentak. Okey, yang mana soalan bagi topik ini membawa kepada 4 markah. Okey, membawa kepada 4 markah. Okey, bagaimanakah menyelesaikan persamaan linear serentak dalam 2 pemboleh ubah? Okey, dia hanya melibatkan 2 pemboleh ubah sahaja. Okey, memandangkan topik ini keluar dalam kertas 2, so jalan pengiraan perlu jelas. Jalan pengiraan perlu jelas. Ada 4 kaedah untuk menyelesaikan persamaan linear serentak ini. Okey, awak boleh guna pakai kaedah graf, awak boleh guna pakai kaedah penggantian, awak boleh guna pakai kaedah penghapusan, awak boleh guna kaedah matriks. Okey, tetapi 2-3 tahun kebelakangan ini, kaedah matriks tidak lagi boleh digunakan bagi bagi menyelesaikan persamaan linear serentak. Sebab apa? Sebab kaedah matriks ada soalannya sendiri. Okey, kaedah matriks ada soalannya sendiri. Tetapi sekiranya soalan ini tidak mengkhususkan kaedah mana, awak boleh guna pakai. Mana-mana kaedah yang awak mahir, yang awak selesa. Okey, cuma hari ini saya akan fokuskan kepada 3 jenis kaedah, iaitu kaedah penggantian, kaedah penghapusan, kaedah matriks itu sendiri. Kaedah graf kita tidak pernah guna dalam peperiksaan. Okey, sebab dia leceh sikit, banyak pula yang kena buat. Kali kan mudah. Okey, mudah. Okey, tapi tak apa. Kita hanya fokus kepada kaedah penggantian dan juga kaedah penggantian atau kaedah penghapusan atau kaedah matriks. Sebaiknya awak mahirkan diri untuk kaedah penggantian atau kaedah penghapusan. Kaedah matriks boleh, okey, kaedah matriks boleh, tetapi saya risau untuk soalan ini dia tidak membenarkan kaedah matriks dibuat. Sebab 2-3 tahun kebelakangan ini memang telah dinyatakan dengan jelas dalam soalan kaedah matriks tidak dibenarkan. Okey, tetapi kaedah matriks ini boleh digunakan untuk menyelesaikan soalan matriks itu sendiri. Dalam 10 soalan ni, kebiasaannya soalan matriks ada. Jadi kita boleh guna pakai juga, tak ada masalah. Kaedah sama je. Okey, kaedah sama. Tapi tak apa, kita belajar dulu mana-mana satu kaedah, mahirkan.
Okey, mahirkan. Sama ada kaedah penggantian atau kaedah penghapusan. Itu yang diberi penekanan. Okey. Okey. Sebelum saya pergi lebih jauh, topik persamaan linear serentak ini keluar dalam buku teks tingkatan 1. Saya lupa topik yang ke berapa. Okey. Keluar dalam buku teks tingkatan 1. So, saya ambil sahaja soalan-soalan yang ada sebagai contoh dan sebagai latihan awak dalam topik ini. Okey. Contoh 1, selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan kaedah penggantian. Mudah je soalan dia. Okey. Dia 2, sama ada diberi soalan direct macam ni, soalan selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan kaedah penggantian ataupun bersifat kebat. Kebat ni bermaksud dia bagi soalan situasi, kebiasaannya macam itulah. Okey. Sekiranya tahun ini saya andaikan tahun ini keluar soalan bentuk macam ni, mudah sangat. Okey, mudah sangat. InsyaAllah. Okey, selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan kaedah penggantian. Okey, awak diberi di situ dua persamaan. X tolak 3Y equal 7. 5X tambah 2Y equal 1. Okey, first of all, cara pertama awak adalah pastikan bentuk yang diberi dalam persamaan itu mengikut aturannya. Tapi setakat hari ini SPM yang diberi, soalan SPM berkenaan topik ini, aturannya dia bagi macam ni. Okey, so awak tak perlu ubah apa-apa. Aturannya apa yang saya katakan macam tu? Okey, sekejap. Okey, aturannya iaitu contohlah X tolak 3Y equal 7, 5X tambah 2Y equal 1. Aturannya adalah dia mesti mula dengan X. Okey, diikuti dengan Y. Kemudian belakang dia iaitu selepas tanda equal tu mesti nombor. Macam tu. Itu aturan dia. Mesti persamaan linear tu ikut aturan ini supaya kita mudah untuk selesaikan. Macam tu. Okey. Sama yang kedua pun sama. Dimulakan dengan X, diikuti dengan Y, di akhirnya adalah nombor. Okey, soalan SPM tidak semestinya melibatkan pemboleh ubah X dan juga Y. Dia boleh tukar kepada huruf lain. SR, TU. Okey, mana-mana tak kisah. Tapi ikut aturan lah, ikut huruf dia. Okey, dimulakan dengan huruf terawal, diikuti dengan huruf yang kemudiannya dan diikuti dengan nombor. Okey, macam tu. Okey, untuk kaedah penggantian, kita tengok dalam persamaan ini. Okey, kita tengok dalam persamaan ini mana huruf yang single. Maksudnya, awak perasan dekat sini. Okey, X ini ada 1. Y sini ada 3. X sini ada 5. Alhamdulillah. Okey. Dan Y ini ada 2. Cari huruf yang nilai dia 1 sahaja. So, ada iaitu X ni. Jadi, kita jadikan dia perkara rumus. Okey, kita dah tahu. So, kita fokus kepada persamaan ini. Iaitu X tolak 3Y sama juga dengan 7. Jadi kita dah tahu X ni 1 sahaja. Jadi yang lain tu kena pindah ke kanan. Okey, kita nak X sahaja sebelah kiri, yang lain kena pindah ke kanan. So ini negatif 3Y, pindah ke kanan akan jadi positif. 7 tu positif. Dah selesai. Okey, ini persamaan yang pertama. Macam tu. Okey, bila dah dapat macam ni, awak tunjuk dalam perkara awak yang ini, awak dapat 1 markah. Okey, awak dapat 1 markah. Kemudian, okey, persamaan yang belum kita gunakan adalah 5X tambah 2Y equal 1. Yang ini. Ini saya letakkan sebagai persamaan 2. Okey, jadi masukkan. Bukan masukkan, gantikan ni. Sorry, saya kena padamkan. Kaedah penggantian kena gantikan lah, saya masukkan.
Okey, gantikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Okey, masuk gantikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Okey, ni X ni kan? Ni X ni. Kita nak masuk ganti dalam 5X ni. Okey, so kita tulis dahulu persamaan yang kedua iaitu 5X tambah 2Y sama juga dengan 1. Jadi X ni, kita nak gantikan dengan apa? Yang ni. 3Y tambah 7. Okey, kita nak gantikan X itu sebagai 3Y tambah 7. Jadi 5, ingat ni 5X ni bermaksud 5 darab X. So 5 darab, saya buat kurungan lah darab ni. 3Y tambah 7 tutup kurungan. Dah selesai. Kita buat gantian X. Kemudian kita tulis balik yang lain. Macam tu. Okey, kemudian kita kembangkan 5 darab 3, 15Y tambah 5 darab 7, 35 tambah 2Y equal 1. Kita samakan 15 tambah 2Y adalah bersama dengan 17Y. 35, 35 kena pindah ke kanan. Okey, jadi 35 positif jadi tolak lah. Jadi 17Y sama juga dengan negatif 34. Kita nak dapatkan nilai Y, kita hilangkan 17 dengan bahagi 17. Kiat kanan pun kena bahagi 17. So 17 jadi 1, tinggal Y sahaja. Negatif 34 bahagi 17, negatif 2. Dapat dah satu jawapan. Okey. Sebelum saya cari, kita dapatkan nilai X. Okey, kita dapatkan nilai X. Apa yang berlaku bila mana awak buat gantian ke dalam X. Ini kan, awak buat gantian kan. Awak dah dapat lagi satu markah. Saya kata tadi soalan ini 4 markah. Okey, jadi satu markah yang pertama tadi apabila awak jadikan X sebagai perkara rumus. Apa yang dikatakan sebagai perkara rumus? Awak tinggalkan X sorang-sorang sahaja. Yang lain kena pindah. Macam tu. Kemudian awak buat gantian. Bila awak tunjukkan awak buat gantian, awak dapat lagi satu markah. Okey. Kemudian bila awak buat gantian dan awak selesaikan, awak dapat nilai Y. Nilai Y. Bila awak dapat nilai Y, awak dapat lagi satu markah. Dah 3 dah. Jadi markah yang keempat itu adalah markah nilai X. Markah nilai X. Okey, bagaimana kita nak cari nilai X? Kita ambil dekat sini persamaan 1. Kan X saja tinggal. Okey, persamaan 1 sama juga dengan 3Y tambah 7. Ini persamaan 1 tadi tu. Jadi masukkan nilai Y. Y itu berapa? Negatif 2. So, 3 darab negatif 2, ni Y ni kan, digantikan sebagai negatif 2 tambah 7. So, gunakan kat Allah Akbar. Allah. Sekejap. Okey, jadi X adalah 3 darab saya lost network connection pula.
Okey, minta maaf semua. Saya tak tahu, saya punya connection tiba-tiba out. Okey, masih lagi dengar suara saya? Dengar aku. Okey. Sorry. Tadi kaedah penggantian tu sempat habis dengar tak? Sempat. Tak Okey, sekejap. Okey. Ada masalah tiba-tiba pula biasanya. Yalah, nama pun masalah kan, mesti datang tiba-tiba. Okey, ini kaedah penggantian. Mana saya punya marker? Okey, ini kaedah penggantian. Okey, kita tengok kaedah yang kedua, kaedah penghapusan. Okey, kaedah penghapusan. Sama juga, markah dia 4. Okey, markah dia 4. Tadi kaedah penggantian, sekarang ni kaedah penghapusan. Okey, so mesti biasakan diri awak bila tengok kepada persamaan linear serentak mesti dalam bentuk yang telah disusun. Okey, yang telah disusun. Apa yang dikatakan yang telah disusun? Untuk soalan ini mesti dimulakan dengan X, diikuti dengan Y, kemudian nombor akhir sekali belakang dia tu. Sama juga persamaan kedua, 3X diikuti dengan Y, diikuti dengan nombor. Macam tu. Okey, dalam soalan ini alhamdulillah dia dah memang dalam turutan yang kita nak. Jadi kita nak buat kaedah penghapusan. Bila nama penghapusan bermaksud kita nak hapuskan salah satu pemboleh ubah. Sama ada pemboleh ubah X ataupun pemboleh ubah Y. Okey, so bila kita nak hapuskan salah satu pemboleh ubah iaitu X ataupun Y, pastikan nilai mereka sama. Okey, nilai mereka sama. Tak kisah positif atau negatif, itu tak kisah. Yang penting nombor yang bersama-sama dengan mereka tu sama. Macam contoh yang ada ini, kita dapati X bagi kedua-duanya tidak sama. Yang atas 1, yang bawah 3. Manakala yang yang Y pula sama. Alhamdulillah. Soalan ini Y dia sama. Bila Y dia sama, kita jangan tengok kepada positif negatif. Kita tengok nilai dia, 2 tu. Okey, Y untuk soalan ni dua-duanya sama nilai dia iaitu 2. Cuma berbeza tanda. Okey, cuma berbeza tanda. Jadi kita boleh hapuskan. Tapi sekiranya dua-dua tak sama. Contoh lain je dia. Bukan contoh ini, saya cuba. Contoh 3X tolak 2Y equal 4. 5X tambah 3Y equal 11. Contoh. X tak sama, 1, 3, 1, 5. Y pun tak sama, 1, 2, 1, 3. So, bagaimana kita nak buat? Caranya, kita kena pilih salah satu. Okay, kita kena pilih salah satu sama ada kita nak pilih X ataupun Y untuk dihapuskan. Okay, sama ada kita pilih X ataupun Y untuk dihapuskan. Contoh, saya nak pilih X untuk hapuskan. Okey, jadi bila saya nak pilih X untuk hapuskan, bermaksud saya kena tengok kedua-duanya tu pada X. Dekat sini X dia 3, dekat sini X dia 5. Jadi apa perlu buat? Persamaan 1 ni perlu darab dengan 5. Semua sekali kena darab 5. Persamaan 2 kena darab dengan 3. Dia terbalik. So yang ini, yang atas ni darab 5. Setiap satu ni mesti darab 5. Okay, yang bawah pula setiap satu darab 3. Macam tu. Okey, jadi persamaan yang pertama akan bertukar jadi 3 darab 5 akan jadi 15X. Tolak-tolak jugalah, jangan tukar. 2 darab 5 akan jadi 10Y. Sama juga dengan 4 darab 5, 20. Selesai persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, dia akan jadi 5 darab 3, 15X. Dia punya simbol tambah, kekalkan, jangan tukar.
3 darab 3, 9Y. Sama juga dengan 11 darab 3, 33. Jadi kita tengok dekat sini, X dia dah sama. So, kita boleh guna kaedah penghapusan untuk selesaikan soalan ini. Okey, kita berbalik kepada soalan asal kita. Okey, kita tengok huruf Y ni mempunyai nilai yang sama bagi kedua-duanya, iaitu nombor 2. Kecuali simbol sahaja berbeza. Satu tambah, satu tolak. Itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Jadi macam mana kita nak hapuskan Y? Memandangkan dia dua simbol berbeza. Yang atas tambah, yang bawah tolak. So, awak kena tambah operasi yang terlibat. Sekiranya simbol atas, simbol bawah sama. Contoh tambah dengan tambah. So, operasi yang terlibat sepatutnya tolak. Sekiranya simbolnya berbeza. Satu tambah, satu tolak. Atau tolak dan tambah. Kena buat operasi tambah. Okay, sekiranya simbol yang sama, simbol sama, operasi tolak. Okey, operasi tolak. Simbol berbeza, operasi tambah. Macam tu. Okey, memandangkan ini adalah simbol yang berbeza, so operasi tambah. Jadi kita buat satu-satu. Macam mana kita nak buat? Ingat, ini 1 ya, X ni. So 1X tambah 3X, awak akan dapat 4X. Okey. Manakala Y dah automatik hilang, iaitu 2Y tambah tolak 2Y. So hilanglah. Guna kalkulator tu, tak hilang. Okey. Equal lah, jangan pula hilang pula. Okey, kemudian 9 tambah 15 akan dapat 24. Jadi kita nak dapatkan nilai X, kita bahagikan dengan 4, kita bahagikan dengan 4. So X awak adalah 6. Senang sahaja. Okey. Bila awak dah dapat nilai X equal 6, awak boleh gantikan ke dalam salah satu persamaan yang ada. Awak boleh gantikan dalam ni, awak boleh gantikan dalam ni untuk dapatkan nilai Y. Mana-mana satu, tak kisah, tak ada masalah. Okey, contoh saya gantikan dalam persamaan yang pertama. X tambah 2Y equal 9. Saya gantikan X ni dengan 6. Okey, so 6 tambah 2Y equal 9. 2Y, 6 ni kena pindah sebelah kanan lah. Okey, jadi 6 tu positif, sebelah kanan akan jadi negatif. 9 tolak 6 akan dapat 3. So nak dapatkan nilai Y sahaja, bahagi 2. So awak akan dapat Y adalah 3/2. Biasakan diri awak dengan jawapan pecahan berbanding dengan perpuluhan. Okey, sebab pecahan ni lagi tepat. Kalau ikutkan kalau perpuluhan pun sama juga 1.5 kan. So biasakan diri awak dengan pecahan. Sekiranya dapat pecahan lah. Kalau tak dapat pecahan tak apa, nak buat macam mana? Okey, ini so nilai X adalah 6, nilai Y adalah 3/2. Macam tu. Boleh ya? Okey. Tadi saya gantikan dengan persamaan yang pertama. Apa berlaku apabila saya gantikan ke dalam persamaan yang kedua untuk dapatkan nilai Y? Adakah jawapannya sama? Kita cuba jaya. Okey. Awak hanya perlu gantikan dalam salah satu je, tak perlu dua-dua. Ini saya nak tunjukkan pada awak. Saya buat gantian X sebagai 6 ke dalam mana-mana persamaan, tetap jawapan Y adalah 3/2. Itu maksud saya. Jadi, untuk persamaan yang kedua, kita gantikan X tu dengan 6. Okey, so 3 ni darab ya, dengan 6. Tolak 2Y, 15. Okey, so ni 18. Tolak 2Y dengan 15. Okey, negatif 2Y equal 18 pindah akan jadi negatif 15 tolak 18. 18 positif kan? Pindah sebelah kanan akan jadi negatif. So 15 tolak 18 akan jadi negatif 3. Jadi kita nak dapatkan nilai Y, kita bahagikan dengan Allah Akbar. Negatif 2, sorry. Saya kena tukar tempat.
Saya sambung ke sebelah dia. Negatif 2y equal negatif 3. So, saya bahagikan dengan negatif 2. Saya bahagikan dengan negatif 3. Okay, so ini akan dapat y sahaja. So, ini akan, negatif 2. So, jawapan akan dapat 3/2 juga, sama. Okay, so bila saya buat gantian ke mana salah satu persamaan tadi untuk dapatkan nilai y, jawapan tetap sama. Macam tu. Ini kaedah penghapusan. Okay, ini kaedah penghapusan. Markah dia mudah sahaja. Dapat nilai X, satu markah, dapat nilai Y, satu markah. Awak buat penghapusan, ini proses penghapusan, dapatlah satu. Okey. Kemudian bila awak dah dapat nilai 6 tu tadi, awak buat gantian kan? Bila awak buat gantian tu, markah yang berikutnya satu. So ada 4 semua sekali. Okey. Tapi dalam peperiksaan, sekiranya awak boleh guna pakai dua-dua sekali. Tak ada masalah. Kaedah penghapusan boleh dalam tu, kaedah penggantian pun boleh dalam tu. Tak ada masalah. Yang penting kena mahir. Kena mahir. Okey. Yang ketiga, iaitu kaedah matriks. Okey, kaedah matriks ini seperti mana saya sebutkan sebelum ni, untuk soalan persamaan linear serentak 2-3 tahun kebelakangan ni dah tak boleh guna. Okey, tapi tak apa. Saya ajar juga sebab kaedah matriks ni boleh diguna pakai dalam soalan matriks tu sendiri. Dalam bagi soalan matriks tu sendiri. Sama juga markah dia 4. Okey, so dia aturan dia mesti dalam kedudukan yang saya nyatakan, iaitu X diikuti dengan Y, kemudian nombor. 3X tambah 4Y equal 7. Dia dah memang dalam aturannya. So, perkara pertama untuk guna kaedah matriks adalah persamaan linear. Ini kita perlu tukarkan ke dalam bentuk matriks. Okey, kita perlu tukarkan ke dalam bentuk matriks. Macam mana kita nak tukarkan dalam bentuk matriks? Okey, nak tukarlah ni. Okey, jadi tengok sebelah kiri tanda sama dengan. Ni nombor 2, ni nombor 5, ni nombor 3, ni nombor 4. Sekiranya nombor tu nombor negatif, kena jadikan negatif jugalah. Okey, macam ni semua positif. Okeylah. Jadi macam mana? Kita susun. 2, 5, 3, 4. Tutup kurungan. Ada 4 dekat situ. Okey, kemudian buka kurungan. Pemboleh apa yang terlibat? X dan juga Y. So, X, Y yang terlibat. Tutup kurungan. Sama juga ada dua nombor kan? 14 dengan 7. 14, 7. Macam tu. Okey, jangan pula letak tanda per. Dah buat kesilapan di situ. Sebab ramai murid yang buat per. Padahalnya 14, 7. Okey, diasingkan. Tiba-tiba ada per pula kat tengah-tengah tu. Ada kesilapan, kecuaian di situ. Okey, ini markah pertama. Okey, awak tukarkan bentuk persamaan itu kepada bentuk matriks. Ini markah yang pertama. Kemudian kita nak selesaikan dia. Macam mana kita nak selesaikan dia? X dengan Y kekal berada sebelah kiri. 2, 5, 3, 4 kita akan pindah ke sebelah kanan. Okey, mungkin ramailah di kalangan awak dah lupa dah bagaimana nak buat kaedah matriks ni kan. Okey, kita tengok perlahan-lahan. Ini formula kat sini ni. 1, okey, AD tolak BC. Bermaksud ini determinant kita panggil penentu. A darab D tolak B darab C. Mana pula A, B, C, D tu? Okey, ini kedudukan A, B, C, D. Okey, ini secara amnya. Ni A, di B, di C, di D. So kalau katakan yang soalan ini, saya tukar color. Okey. Jadi A dia adalah 2. B dia adalah 5. C 3. D 4. Macam tu. Okey. Okey. Saya tukar. X, Y equal 1 per AD. Mana AD? A darab D. Dia bersilang macam tu. So 2 darab 4. 8. Tolak. B darab C. B darab C. 5 darab 3. 15. Macam tu. Okey. Kemudian di sini pula ada aturan juga.
ada aturan dia juga. Macam mana? Aturan dia adalah, kalau ikut pada formula, A dengan D tukar tempat. Asalnya A dekat sini kan? Dia jadi D. Allah Akbar. Ni jadi A. Tukar tempat. A dengan D tukar tempat. B dengan C jangan tukar tempat, kekal. Tetapi dia akan tertukar tanda. Kalau B asalnya positif, dia akan jadi negatif. C asalnya negatif, dia akan jadi positif. Macam tu. Dia tukar tanda saja. Kalau asal C positif, so dia akan bertukar jadi negatif. Kalau asal B tu negatif, dia akan tukar jadi positif. Macam tu. Okay, tengok pada nilai yang diberi. Macam contoh sekarang ni, okey, semua positif. So, tak ada masalah lah. Jadi, A dengan D tukar tempat dulu. 4 kepada 2. Ni 4, ni 2. Tukar tempat. Kan? Ni. Tukar tempat 2 ni. Okey, kemudian B dengan C. Kedua-dua nilai adalah positif. So, bila pertukaran macam ni, dia akan jadi bertukar jadi negatif. So, asalnya positif 5, dia akan jadi negatif 5. Asalnya positif 3, akan jadi negatif 3. Macam tu. Cara dia. Okey, kemudian 14/7 tu letak kat belakang dia. 14/7 tu letak belakang dia. Ingat, tanda sama dengan berada di sini sahaja. Ni, tanda sama dengan. Jangan pula tiba-tiba ada kat celah ni. Dah salah dah. Okey, kena padam nanti awak buat silap pula. Okey. Ini satu markah lagi. Tu satu markah lagi. Okey. So, kita nak selesaikan dia. Okey, kita nak selesaikan dia. Macam mana? Okey, yang 1/8/15 ni buatlah. Gunalah kalkulator. 1/8/15 negatif 7. Itu settle. Okey, yang ini pula macam mana nak buat? Okey, cara dia mudah sahaja. 4 negatif 5 negatif 3 2. Macam tu. Okey, jarakkan dua tu. Okey, nampak nombor-nombor negatif kan? Letak dalam kurungan. Nanti awak akan buat silap. Okey, settle yang tu. Kemudian kita nak masukkan 14 dengan 7. Macam mana kita nak masukkan 14 7? Mudah sahaja. Semua ni akan darab ya. Didarab. So, ambil nombor 14, letak dekat sini, sebelah kiri. Dua-dua 14. Okey. Manakala nombor 7, letak nombor sebelah kanan. Ni 7, ni 7. Mudah je. Okey. Kemudian, tengah ni, yang kosong ni, operasi tambah kedua-duanya. So, satu baris lah. Okey, satu baris. Jadi, kita kira dengan kalkulator. Negatif 1/7. Okey. Saya ambil kalkulator, kita kira. Sekejap ya. Okey. 4 darab 14 tambah negatif 5 darab 7. So, akan dapat 21. So, 21 dekat sini. Okay, yang bawah pula, negatif 3 darab 14 tambah 2 darab 7. Dapat negatif 28. Tutup kurungan. Macam tu. Okey. Kemudian, kita kena selesaikan juga negatif 1/7 ni kena masuk dalam. Macam mana nak buat? Okey. Negatif 1/7 darab 21 yang pertama. Negatif 1/7 darab negatif 28. Kena buat dua-dua. Okey, kena buat dua-dua. Jadi, XY negatif 1/7 darab 21, negatif 3. Negatif 1/7 darab negatif 28,
dapat 4. Okey. Jawapan jangan tinggalkan macam ni, keluarkan. Macam mana dikatakan keluarkan? X equal negatif 3, Y equal 4. Kena keluarkan. Okey, kena keluarkan. So jawapan awak adalah dah ada 4 markah kan? Bila awak keluarkan baru dapat markah 4. Okey, yang kalau kat sini sahaja awak baru dapat markah 3. Bila keluarkan barulah markah satu lagi tu dapat. Macam tu. Okey, 3 kaedah. Kaedah penghapusan, kaedah penggantian, kaedah matris. Awak cuba mahirkan. Kalau boleh 3 kaedah ni. So nanti dalam peperiksaan awak boleh guna pakai mana-mana satu. Tak ada masalah. Okey. Okey, ini bentuk direct. Okey, bentuk direct. Soalan terus. Selesaikan persamaan linear serentak berikut. Macam tu je soalan dia. Okey, dia tak akan bagi pada awak kaedah mana. Awak pilih sendirilah awak nak buat kaedah mana. Awak nak buat kaedah penggantian atau kaedah penghapusan. Sekiranya kaedah matriks tidak dilarang, so awak boleh guna kaedah matriks untuk selesaikan, tak ada masalah. Tapi sekiranya kaedah matriks itu dilarang, tapi awak buat juga, awak dapat kosong. Okey, sebab awak tak ikut arahan. Okey, yang seterusnya, ini awak cuba nanti. Latihkan diri satu ya, ada 4 soalan di situ, cuba selesaikan. Okey. Okey, ini soalan berbentuk situasi kehebat lah. Okey. Semalam saya membawa isteri dan 3 orang anak yang berumur di bawah 12 tahun ke zoo negara dengan jumlah bayaran RM97. Pada minggu lepas, saya membawa isteri dan seorang anak yang berumur 5 tahun bersama 2 orang kawan saya ke zoo negara. Jumlah bayaran tiket ialah RM139. Berdasarkan perbualan 2 orang di atas, berapakah harga tiket bagi seorang dewasa dan seorang kanak-kanak? Okey, jadi kita kena andaikan seorang dewasa ni dengan huruf X, manakala kanak-kanak dengan huruf Y. Kita kena jelas. Okey, kalau kita guna pemboleh ubah, kita kena nyatakan secara jelas X tu untuk siapa, Y itu untuk siapa. A itu untuk siapa, B itu untuk siapa. Tidak semestinya kita guna pakai S dan Y. Kita boleh guna A, B. Kita boleh guna RS, TU. Kita ada 26 huruf. Ikut suka hati awak lah nak guna yang mana. Okey, ikut suka hati awak lah nak guna yang mana. Okey, sekarang kita cuba selesaikan soalan ini dan guna pakai mana-mana satu kaedah. Okey, semalam saya membawa isteri. Bermaksud dia pun terlibat sama. Saya dan isteri. So, dewasa ada 2 orang. Okey, kanak-kanak 3 orang anak yang berumur di bawah 12 tahun. 3 orang anak. So, Y lah. 3Y. Jumlah tiket yang dibayar adalah RM97. Okey, situasi kedua pula. Pada minggu lepas, saya membawa isteri. Dekat situ dah ada 2 dewasa dan seorang anak. Okey, seorang anak. Bersama 2 orang kawan saya. Kawan dia, jadi ada 4 orang dewasa lah. Jadi 4 dewasa, 1 orang kanak-kanak. Saya tak letak 1Y lah. Okey, sebab kita faham. Apabila tidak ditulis, itu bermaksud 1 di depan dia. Yang mana jumlah tiket yang dibayar adalah RM139. Jadi dekat sini, situasi ini, soalan ini kemungkinan besar boleh dapat 5 markah. Macam mana boleh dapat 5 markah? Sebab awak kena sediakan 2 persamaan linear. Okey, ini 1 markah di sini. Bila dah ada dekat sini macam ni, awak boleh guna mana-mana kaedah. Kaedah penghapusan, kaedah penggantian, kaedah matrik. Sebab tidak dinyatakan kaedah matrik itu dilarang. Di mana-mana yang awak rasa selesa nak guna. Okey, contoh memandangkan, saya tengok di sini ada Y bernilai 1. Y ni bernilai 1. Jadi, kaedah yang sesuai apabila ada pemboleh ubah bernilai 1 adalah kaedah penggantian. Kaedah yang sesuai.
Okey, so kita boleh guna pakai kaedah penggantian bagi soalan ini. Jadi kita ambil ini persamaan 1, persamaan 2. So 4x ni tadi tambah y sama juga dengan 139. So saya jadikan y perkara rumus. Bila sebut perkara rumus bermaksud awak tinggalkan y itu sorang-sorang sahaja, yang lain kena bawa ke kanan. So 139 tolak 4x. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang belum kita guna, kita letakkan sebagai persamaan kedua. So gantikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Okey, jadi persamaan 2 yang ni lah kan, 2x tambah 3y sama juga dengan 97. Kita nak ganti x ke y? Ni y ya, y. So kita akan ganti dalam y ni. Okey, so 2x sama tambah 3, y tu darab lah, mesti letak bracket. 139 tolak 4x sama juga dengan 97. So kita kembangkan. Kena guna kalkulator, nombor besar 139 darab 3. 417 tolak 12x equal 97. Okey, so 2x dengan x lah. 2x tolak 12x tolak 10x. Okey, guna kalkulator. 417 ni kena pindah ke sebelah kanan. So asalnya positif akan jadi negatif. So akan jadi 97 tolak 417. Akan dapat negatif 320. Okey, akan dapat negatif 320. Manakala kita nak nilai x sahaja, kita bahagi dengan 10, negatif 10, kiri dan kanan. Jadi kita akan dapat x adalah 32. Okey, x adalah 32. 32 tu bermaksud apa? Tiket seorang dewasa berharga RM32. Okey, kanak-kanak pula berapa tiket dia? Okey, kita masukkan dalam persamaan 1 ya. Y 139 tolak 4x. Y equal 139 tolak 4 darab 32. So bila tekan kalkulator, 139 tolak 4 darab 32. RM11. Okey, RM11. So ini penting ni. Awak kena nyatakan pembalik upah itu mewakili apa. Okey. So dah selesai dah. X 32, Y itu 11. Itu saja untuk hari ini. Okey, ini latih kendiri untuk awak buat. Ini semua soalan-soalan yang ada di dalam buku teks tingkatan 1 bagi topik ini. Okey, bagi topik ini. Untuk awak buat ulang kaji. Ada soalan nak tanya tak? Kita ada 7 orang, saya tak ambil lagi kehadiran. Ada yang keluar masuk. Okey, so kalau tak ada pertanyaan, okey, saya akan share slide ini dalam bentuk PDF kepada awak. Okey, cuba. Dan video tu kalau masih lagi direkodkan, tapi yang awal tu saya tak pasti ke mana. Kalau ada, saya akan share dengan awak semualah. Okey, itu saja untuk hari ini insyaAllah. So kita jumpa lagi, esok saya akan bagi soalan pasia. Ada 9 tahun. Okey, nanti awak buat jugalah. Okey. Hari ini untuk yang ini saja dulu. Esok yang lain. Esok saya bagi yang soalan pasia tu lah. Okey, jumpa lagi esok insyaAllah. Assalamualaikum dan terima kasih. Terima kasih, Guru.